Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Haikal Azmi selaku host bagi podcast Apa Kata Amin yang dibawakan khas oleh Biro Akademik, Biro ICT dari Kolej Amir Baki. Jadi, podcast ini sebenarnya akan menampilkan panel-panel yang hebat yang dalam bidangnya tersendirilah. Jadi, hari ini kami datangkan Saudara Encik Iskandar Ahmad, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Monti Kopi. Beliau merupakan graduan jurusan Kewangan Islam dan Perbankan di Universiti Malaysia Sabah, UMS, memulakan perniagaan Monti Kopi pada bulan Oktober 2020 bersama rakan yang lain. Beliau juga mengusahakan Monti Kopi yang terletak di Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia seperti yang ada di belakang ni. Jadi, sebelum kita bicara dengan lebih lanjut, boleh tak Abang Iskandar perkenalkan diri abang secara ringkas? Assalamualaikum. Terima kasih Haikal itu. Dan juga semua warga kerja daripada Aminuddin Baki. Okey. Nama saya Iskandar ataupun nama penuh Ahmad Iskandar bin Hamid. Okey. Biasa orang panggil Is ataupun Iskandar lah. Tak kisah. So saya berusia 29 tahun. Orang Selangor. Betul lah yang Haikal cakap betul. Saya daripada jurusan Kewangan Islam, belajar di UMS Sabah, di kampus Antarabangsa Labuan. Okey, terima kasih bang. Jadi kita pergi kepada soalan pertama boleh? Boleh. Semasa dekat universiti dulu sebagai student, abang ambil bidang apa? Ada tak kaitannya dengan kerjaya sekarang? Semasa belajar, saya nak kata spesifik bidang tu dia ada berkaitan sedikit sebanyak lah. Sebab saya ambil jurusan kewangan, majoring dalam kewangan Islam. Jadi tapi into business secara 100% tu tak ada. Cumanya I think kalau dekat kampus ni ataupun universiti kita ada program usahawan kan. Betul. Jadi kalau macam di UMS kita ada program usahawanan, AKPK macam tu. Saya lupa nama dia, tapi dia program keusahawanan lah. Jadi daripada situ dia ada sedikit sebanyak pendedahan tentang cara menguruskan perniagaan. Tapi ilmu berkaitan dengan perniagaan tu sedikit sebanyak jurusan keuangan tu dia membantu sebenarnya. Oh faham, sebab ada kaitan jugalah Ada kaitan. Betul. Okey, nak tanya, abang memang daripada belajar dulu memang dah set ke nak terlibat dalam perniagaan ni? Ataupun lepas belajar barulah terfikir macam tu? Sebenarnya tidak. Oh ya. Masa belajar memang tak ada terfikir langsung untuk buat bisnes. I think most of us kan, mahasiswa ni kita semula bila kita masuk kampus, kita ada mindset kita belajar tu kita dah ada kerja yang kita nak dalam industri tersebut. Contoh kalau kita masuk keuangan, so mindset kita adalah berkaitan dengan perbankan ataupun insurans, takaful. Ataupun kalau you study on engineering, you akan fikir tentang engineering punya background kan. Ataupun you belajar law, you nak jadi peguam. So itu adalah benda yang kebiasaannya lah, yang saya pun pernah lalui dan itulah yang saya fikir dulu. Tapi bila kita dah menjawab persoalan Haikal tadi, pertamanya memang tak terfikir langsung. Dan dia macam satu bidang terjun. Tapi cuma karakter untuk menjadi seorang usahawan tu sebenarnya banyak dibentuk daripada bangku sekolah sehingga universiti. Dia masa bangku sekolah tu ada terlibat dengan perniagaan ke? Perniagaan yang macam hari koperasi, hari sukan, itu ada. Tapi yang lebih penting selain daripada yang tentang ilmu usahawanan tu kan, sebab bila kita aktif dekat sekolah, contoh lah kita aktif pidato ke, debat, pantun kan, any kind of activity curriculum, sebenarnya daripada situ dia membentuk karakter kita menjadi seorang yang berdisiplin, mempunyai orang kata vision, cara pandang yang berbeza. Mungkin dekat situ sebenarnya bila kita into business kan, bila kita dah into business, jadi yang benda-benda lampau tu sedikit sebanyak sebenarnya dia membentuk kita hari ini. Dari segi attitude ataupun karakter. Macam tu. Kira waktu dulu kita dicorakkan lah dengan acuan Betul. Contoh kalau kita perniagaan, kita akan move kepada perniagaan. Jadi seterusnya kita tahu
untuk buka sesuatu bisnes atau perniagaan ni bukanlah satu benda yang mudah kan. Jadi saya nak tahu apakah strategi, taktik dan apakah halangan terbesar sepanjang abang nak menceburi bidang perniagaan ni? For those yang macam Is sendiri kan, macam saya, memang orang kata apa, tak ada asas yang kukuh lah tentang perniagaan kan. So benda sebenarnya cabaran yang paling mencabar adalah mindset. Sebab saya dulu adalah seorang yang terlalu, kita macam nak buat semua benda tau. Kita nampak ni ada potensi, kita nak buat. Kita nampak ni ada potensi, kita nak buat. Jadi mindset adalah, bagi saya lah, pertamalah mindset, dia memainkan peranan yang sangat penting. Sebab saya actually sebelum Monty, saya pernah nak give up. Iaitu fasa semasa kita tengah PKP. First PKP, itu adalah fasa yang memang saya nak stop buat bisnes. Sebab semua tutup masa tu. Ya. Tak kira lah pendidikan ke, perniagaan ke. Jadi pada masa itu, saya terfikir untuk kembali semula ke bank. Sampailah saya punya partner, ataupun saya pernah sebagai saya mentor juga, daripada Indonesia. Dia terbang daripada Aceh datang ke KL dan kami berjumpa. Jadi cabaran yang pertama tu lah yang dia membantu saya untuk membentuk mindset supaya saya berani untuk berniaga. Macam tu. Jadi itulah cabaran yang paling besar saya rasa kot. Mindset. Baik bang. Monty Kopi. Okay. Bila sebut pasal Monty Kopi ni, kenapa nama dia Monty Kopi bang? Boleh kongsi sikit tak kat pendengar? Betul. Actually kan, ramai juga yang tanya Monty Kopi ni apa. Okay. Jadi yang macam adik-adik tahun 1, biasanya mereka tak tahu lagi. Biasanya macam tahun 2 ataupun tahun 3 dia dah mungkin pernah dengar. Ataupun kalau FSSK dah selalu dengar kan. Jadi sebenarnya Monty ni, dia bermaksud gunung yang hijau. Okay, sebenarnya nama asal sebelum Monty Kopi adalah Green Mountain Coffee. Oh, Green Mountain Coffee. Jadi setelah dikritik oleh rakan-rakan yang mengatakan nama tu terlalu biasa, jadi saya mencari ilham nama apa yang sesuai untuk digantikan. Jadi setelah berfikir panjang selama hampir 1 bulan, so datang ilham, dia suddenly pop up dekat kita punya ni kan, macam wahyu ke ataupun bukan wahyu, petunjuk lah kita panggil kan, Monty. Jadi bila saya google dalam bahasa Itali, so Monty tu adalah gunung hijau. Maksudnya sama lah, cuma ayat penggunaan perkataan tu. Betul. Cuma dia ada significance in terms of symbol tu. Gunung ni bermaksud bila kita pilih gunung, of course kita nak dari segi value dia, jenama tu dia bertahan lama. Okay, kita nak kalau boleh 1 abad. And then the endurance with any economic crisis dan sebagainya. And then kopi tu adalah kita ambil daripada bahasa Hangul, Korea. Yang kita eja kalau English COFFEE. Tapi kita bawa KEOPI, Hangul Korean. Tapi actually kita bawa 2 konsep, iaitu Itali, mountain tadi tu merujuk kepada kopi. Which is kita pakai kopi import daripada Indonesia. Okay. Dan Korea, it's a concept. Jadi tujuan dia memang kita bawa 2 konsep ni sebab kita nak tarik for coffee lover yang sukakan kopi yang memang asli dan import quality, tetapi pada harga yang mampu beli. Dan juga dari segi konsep Korea tu untuk tarik anak-anak muda supaya dia rasa macam this brand something yang different, unik. Macam tu. Okay. Monty Kopi ni kalau macam contoh menu dia memang berasaskan kopi saja ataupun ada macam coklat ke, vanila ke atau macam mana? Buat masa ni kita menghidangkan bukan sekadar kopi. Okay, kita ada selain daripada kopi import Arabica yang kita pakai Gayo, kita juga ada kopi kampung. Harga dia RM3 je untuk kopi O. Kalau kopi susu RM3.90 walaupun kita pakai big size for student. And then kita juga ada air buah-buahan. Macam kita ada strawberry, strawberry latte, banana latte. And kita ada chocolate variants. Kita ada chocolate klasik, vanilla, caramel. Matcha is our top seller juga. Matcha kita tak pakai matcha neko-neko ataupun matcha yang too bitter. Kita pakai yang premix. Jadi dia for macam yang dah biasa minum commercial brand, dia boleh kenalah dengan tekak dia sebab dia tak terlalu pahit. And then kita juga ada teh. Kiranya pelbagai variasi lah. Betul. Untuk menu dia. Kita ada pelbagai variasi produk. Okey. Cerita pasal syarikat Monty Kopi ni, seperti mana yang kita sedia maklum, sekarang ni
banyak syarikat yang seperti Monty Coffee sekarang. Yang kita tahu dekat UKM sendirilah. Kita ada T-Life, kita ada He and She, Zeus Coffee. Jadi nak tanya, apakah yang membezakan Monty Coffee dan juga syarikat-syarikat yang lain bagi memastikan ia kekal berdaya saing? Okey. Biasanya kalau kita pergi Zeus ataupun kita pergi Richiamo ataupun mana-mana kedai kopi lain lah. So kalau nak tanya saya apa yang berbeza, Monty sebenarnya kita ada beberapa rakan partner. Antaranya kita berkolaborasi dengan Jejak Tarbiyah dan juga Jiwa. Jadi mereka ni sebenarnya adalah publisher buku. Kalau perasan, this month, every week kita buat open day. Kita bagi air percuma dan kita bagi buku percuma. Yang membezakan yang paling ketara adalah dari segi konsep. Sebab kita buat konsep ala-ala Korea. Tapi dari segi brand value, pertama sebenarnya dia panjang kan aku nak cerita. Tapi saya pendekkan. Pertama, dari segi perbezaan kalau ke Monty Coffee, kita banyak membudayakan buku ataupun ilmu dan juga kopi. Macam coming soon ni, kita akan buka our first book cafe bersama dengan Jejak Tarbiyah. Minggu depan, hari Isnin ni kita akan buka. Jadi dekat situ memang kita bawa budaya, ilmu dan juga kopi. Dan juga keduanya, selain daripada kopi, makanan kan, soft cookie, sandwich ataupun yang ilmu tadi tu, Monty Coffee ni sebenarnya kita ada beberapa kita punya sponsor. Bukan sponsor, ada beberapa syarikat yang memberikan kita grant untuk program usahawan. Contohnya, macam tahun lepas kita dah lahirkan lebih kurang 5 orang usahawan zakat dengan jenama Monty Coffee. Jadi mereka ni dapat grant daripada RHB Bank sebanyak 10,000 untuk memulakan perniagaan. Jadi macam paling different Haikal, kalau Haikal kerja dekat Monty Coffee and then you dah keluar, tiba-tiba you rasa macam you tak boleh kena dengan karakter kerja you, tapi you nak buat kedai kopi. So Monty menawarkan peluang untuk you buka perniagaan kedai kopi di bawah jenama Monty Coffee dengan bantuan perniagaan. Dan juga consultation yang percuma. Kiranya walaupun kita contohlah katakan kita dah belajar tak tahu nak buat apa, Monty Coffee boleh bantu untuk buka kedai sendiri atas nama Monty Coffee. Betul. Dan bahkan kita juga bantu dari segi lokasi tempat. Kalau dia tak ada, kita boleh carikan. Tapi bergantung kepada case basis lah. Faham. Okey. Tadi sebelum ni abang ada sebut pasal kerjaan sebagai seorang bank. Okay. Jadi berdasarkan linki abang tadi, yang sebelum ni abang merupakan relationship manager di sebuah bank. Betul kan? Betul. Okay. Orang tahu kerja bank ni gaji dah stabil apa semua kan. Jadi apakah yang menggerakkan abang untuk daripada kerja di bank tiba-tiba nak jadi businessman? Sebenarnya disebabkan saya kerja bank, saya buat bisnes. Cerita bila you belajar bila you belajar dalam Islamic Finance, pertama you tak ada pilihan selain you kena dapatkan dulu peluang kerja kan. So you ada pengalaman baru you boleh pergi industri lain. Jadi bila you dah masuk ke satu industri yang you belajar berbeza, contoh you buat conventional product, so you akan rasa macam benda tu tak sesuai dengan karakter jiwa you lah. Itu yang pertama. Maksudnya from a background of study Islamic Finance, you jual produk konvensional. So ada kontra sebenarnya. Okay. Tapi dalam circle tu, saya in charge bahagian pelaburan, asset. Saya banyak jaga golongan-golongan korporat. Jadi sebenarnya setiap kali berjumpa dengan mereka ni, topiknya adalah tentang perniagaan, market insight ataupun market outlook. Kiranya tu jadi topik utama lah kalau jumpa dengan mereka. Dan biasanya bila saya berjaya close sales dekat bank kan, jadi banker ataupun klien saya ni dia akan cakap, sekarang if you can close this amount, actually you can do by your own. Jadi selama 2 tahun tu mereka banyak brainwash. Dan jadi antara topiknya kita akan cakap tentang kita kata berita tentang ekonomi dan sebagainya kan. Jadi kat situ memang dia membentuk sampai akhirnya kita rasa macam I need to do my own business. Tapi pada masa tak jumpa lagi, saya lompat dulu pergi ke oil and gas bersama dengan saya punya klien juga punya company. Saya kerja sebagai PA dan juga Business Development Manager. Tak lama 3 bulan je. Tapi yang pada masa 3 bulan tu juga, saya punya bos tu dia mentoring saya juga dalam bisnes, dalam company dia sendiri. Jadi lepas 3 bulan tu saya
dah tak boleh tahan kan, sebab dia ada macam, I think it's about you terlalu muda tapi you pegang jawatan yang terlalu besar. You tak boleh bear dia punya responsibility lah. Jadi akhirnya my dad datang daripada kampung, dia jumpa saya. Momen tu saya ingat lagi, dia drive dalam keadaan hujan Dia kata, Iskandar, esok berhenti buat bisnes. Dia kata macam tu. Sebab maybe dia tahu karakter saya. Jadi daripada situ sebenarnya dia menolak lah saya pergi kepada bisnes. Menjawab soalan tu. Jawab. Seterusnya, kita tahu untuk pengetahuan pelajar-pelajar baru juga, Monty Coffee di UKM adalah merupakan Monty Coffee yang pertama, betul? Betul. Betul. Jadi, bagaimana nak menarik minat orang-orang, terutamanya dari mahasiswa itu sendiri kan? Dan nak tahu, apakah inspirasi awal yang membuatkan abang untuk buka dekat UKM? Okay. So, ingat tadi saya cakap pasal mindset. Ya betul. Okay. So, masa saya nak give up buat bisnes, jadi yang saya punya partner daripada NM tu datang. Okay. First topik yang masa dia datang, yang dia nak betulkan mindset saya adalah dia beri pendedahan tentang solat atiyah. Jadi solat atiyah ni sebenarnya adalah usahawan Mesir. Okay. Dia berdagang dengan Allah Ta'ala. Apa dia buat adalah dia ada 9 orang partner dan partner ke-10 adalah Allah Ta'ala. Jadi apa yang dia buat sebenarnya, dia tidak mengharapkan sumbangan dalam dia tidak mengharapkan manusia untuk menilai dia, tapi dia mengharapkan Allah Ta'ala. Okay. Jadi dekat situ sebenarnya first yang video tu, kalau boleh search dekat YouTube nanti, solat atiyah, boleh tengok kematian yang menginspirasikan. Jadi itulah first video yang membentuk mindset saya untuk berniaga lah. Okay. Lepas tu yang kedua, apa tu soalan yang kedua? Tadi apa soalan ni? Inspirasi. Okay. Inspirasi. Okay. Jadi inspirasi saya solat atiyah tadi tu, dan juga tentang bagaimana saya boleh menyumbang kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang tadi saya buat. Sama ada dalam bentuk kesuhawanan, mentoring, coaching dan lain-lain. Seterusnya, setiap orang dia ada macam perjalanan hidup masing-masing kan. Ada yang lurus, ada yang bersimpang siur. Jadi macam abang sendiri untuk mencapai sesuatu ni, apakah permulaan untuk macam Monty Coffee ni? Adakah bermula dari kecil-kecilan? Macam mana? Monty ni sebenarnya, jujur saya cakap, dia bermula dengan satu mimpi yang besar. Semasa kita memulakan Monty Coffee, kita tidak meletakkan perniagaan tu macam sambilan ataupun sesuatu yang sekadar untuk isi masa lapang, tak. Jadi bila kita buat bisnes ni, memang pertama yang kita buat adalah kita brainstorming tentang business model Canva, tentang the main resources, kalau berlaku threat, macam mana dengan supply, and then siapa stakeholder, and then dalam business Canva tu ada elemen kan yang kita kena penuhkan. Jadi so bila kita bermula, memang Monty Coffee tu pertama kita memang bermula dengan direction yang besar. Sebab itu semasa awal kita bermula, memang my first mindset adalah saya mencari rakan-rakan partner yang boleh mengisi kekurangan saya dalam, sama ada dalam bahagian human resource, marketing, business development dan lain-lain. Jadi daripada situ sebenarnya and then from there lah kita perbaiki apa yang kurang. Actually Haikal kita masih lagi sedang berjuang. Betul. Sebab kita baru masuk 3 tahun. So cycle kita kena tempuh almost 10 years kan. Jadi doakan lah. I think tahun keempat ni dia dah mula rasa lebih mencabar dengan pelbagai threat yang berlaku. So benda tu biasa, macam competitor ataupun apa-apa benda yang kita tak boleh nak kawal kan. So itu adalah proses atau benda yang sangat normal. Jadi as an entrepreneur, for those yang nak berbisnes, jalan ni tak mudah. Tapi kalau kita have a very clear vision ke mana kita nak pergi, and mission, apa yang kita nak contribute back to community ataupun apa pun, benda tu akan menjadi you punya bahan bakar supaya you keep moving forward. Walaupun kadang-kadang you akan terombang-ambing sikit, itu biasa. So that's why you need a good support circle yang bantu you tolak ke depan, especially your parents and family. Betul. Untuk pengetahuan pendengar juga, sekarang ni Monty Coffee dah ada 15 cawangan. Betul. Jadi nak tahu definisi kejayaan abang sendiri dalam perniagaan ni. Kalau ditanya kepada saya tentang erti ataupun definisi sebuah kejayaan, saya akan cakap pertamanya adalah kejayaan dalam memberi semula kepada masyarakat. Okey. Dalam bentuk apa?
dalam bentuk yang kita rasa boleh membantu. Contoh Haikal, bila saya berjaya membantu beberapa usahawan zakat mempunyai perniagaan, mempunyai pendapatan, keluar daripada garis kemiskinan, itu adalah definisi kejayaan pertama yang saya rasa macam alhamdulillah kita membantu Orang lain. Ya, sebab kita bukan nak bantu dia touch off ataupun one off kan, tapi kita nak daripada perniagaan tu dia boleh ubah dia punya ubah dia punya taraf ekonomi. Dan bila you tengok orang tu macam boleh berkembang, it's satu success story for me lah. Okay, yang keduanya, of course as a Muslim, kita bukan saja nak berjaya di dunia, tetapi kita juga nak berjaya di akhirat. Jadi with a little contribution yang kita buat melalui konsep yang begini kan, at least kita ada sesuatu yang kita boleh dibawa balik as a bekal. Ada bekal untuk kita bawa ke dunia yang sekarang tu. Okay, last kali, tips dan nasihat abang kepada usahawan muda yang nak menceburkan diri dalam perniagaan. Mana tahu saya nanti kan tiba-tiba nak berniaga pula, ada nasihat tak yang abang nak kongsikan? Kalau ditanya kepada saya nasihat, saya akan cakap yang pertama adalah perniagaan ni dia tidak mudah, tapi dia sesuatu yang menyeronokkan kalau kita have a passion. Okay? Tapi nasihat saya adalah yang pertama, nasihat macam mana nasihat untuk menceburkan perniagaan. Ya betul. Okay. Kalau ditanya kepada saya, ada ilmu, and then sentiasa merujuk kepada orang yang lebih tua, sebab pengalaman mereka ni lebih luas. Dan penting kenapa? Sebab kita nak elak jatuh dalam lubang yang sama. Okay, dan yang ketiganya adalah banyakkan membaca. Always update kita punya knowledge, sama ada yang current issues kan, tentang ekonomi, bisnes, ataupun tentang yang dah lalu kan. So ilmu, rujuk orang-orang yang lebih berusia, lebih berpengalaman kan, yang dah orang kata senior daripada kita. And then banyakkan membaca, then have a good circle. Sebab when you grow old, you punya circle akan jadi semakin kecil. Sebab you nak masa you lebih quality, dan you tak nak you buang masa on sesuatu yang bagi you wasting time. You nak fokus moving ke depan kan. Betul. Jadi nasihat saya 3 tadi tu lah. Hopefully menjawab Haikal. Sangat menjawab. Jadi kepada semua yang nak jadi usahawan, boleh ambil apa yang Abang Is katakan tadi sebagai panduan untuk kita menceburkan diri dalam perniagaan. Jadi saya rasa sampai itu saja podcast Apa Kata Amin pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Iskandar kerana sudi untuk berada bersama-sama kami dalam podcast Apa Kata Amin. Jadi kepada para penonton, saya ucapkan terima kasih dan jumpa anda di hari yang lain. Terima kasih.